kita dah terikut trend memberi gelaran dekat orang wala'un, wala'in, walanun lah apa benda kan. Bila kita dah mengenali Allah, kita dah berakidah dengan akidah salaf, kita lebih takutkan Allah. Kita sentiasa merasakan diri kita ini diawasi oleh Allah Ta'ala. Itulah kesan akidah yang sahih. Ada orang awam yang mempunyai hujah yang bagus dalam manhaj salaf dan rajin melawan kebatilan ahlul bid'ah, tapi sayang mereka kurang sabar dan kerap keluarkan perkataan seperti wala'un dan lain-lain. Ini tidak menggambarkan akhlak pengikut manhaj salafus salih. Barakallahu fikum pada soalan ikhwah kita. Barakallahu fikum. Ini satu peringatan untuk kita semua juga. Memang kita tak nafikan bila kita hidup dalam suasana manusia itu tidak berpandukan kepada agama, berpandukan kepada akhlak Islamiyah, kita pun mungkin akan terikut-ikut. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalaulah bukan kerana rahmat Allah, kurniaan Allah kepada kita semua, sudah tentulah kalian juga akan ikut lattaba'tumus syaitana. Kalian juga akan ikut syaitan illa qalila, kecuali sedikit saja yang akan selamat. Jadi kita nak jadi orang yang sedikit yang selamat tu. Sebab memang akhir zaman ini kita memang hidup dalam situasi dan suasana di mana manusia tidak lagi mengambil pendirian ataupun berpegang dengan pendirian yang teguh. Manusia sudah tidak berpandukan kepada syariat. Sama ada dalam muamalah mereka, antaranya adalah dalam kita nak memberikan pendapat, dalam kita nak membantah kesalahan, membantah golongan ahlul bid'ah wal ahwa, kebatilan ahli bid'ah. Ini pun sebenarnya kadang-kadang kita perasan, bukan kata orang awam, kita orang yang dah mengaji agama, orang panggil ustaz pun kadang-kadang kita terlepas pandang, sebab kita dah terikut trend memberi gelaran dekat orang wala'un, wala'in, apa benda ana pun tak tahu apa maksud wala'un tu, walanun lah apa benda kan. Apa benda kita pun tak tahu maknanya gelaran-gelaran yang kita dilarang dalam syariat, dalam Al-Quran, dalam sunnah. Allah Ta'ala tak bagi kita memberi gelaran-gelaran yang sedemikian rupa. Wallahul musta'an. Tetapi disebabkan kebanyakan manusia sudah melakukan ataupun menjadikan perkara tersebut sebagai normal, menormalisasikan perkara tersebut, dan akhir sekali ramai orang yang ikut. Termasuklah orang yang mengaji pun, pasal dia tak tengok dari sudut apa yang sepatutnya kita ucapkan, akhlak tu. Kita menggunakan media sosial ini, kita kena ingat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kita lafazkan, setiap yang kita tulis, Allah Ta'ala akan catat. Ada malaikat yang akan catat. Jadi kalau kita menggunakan kalimah perkataan-perkataan yang tidak baik, ia menggambarkan akhlak yang tidak baik. Bila apa yang keluar daripada mulut kita, apa yang keluar melalui penulisan kita, hakikatnya adalah apa yang dizahirkan daripada hati kita. Apa yang ada dalam hati kita akan keluar melalui lisan kita, melalui penulisan kita. Jadi hati-hati. Bila kita mendakwa kita ini mengikuti manhaj salaf, kita mesti kena ilzam ataupun beriltizam, melazimi manhaj salaf itu pada keseluruhannya. Bukan kita ambil akidah saja. Akhlak kita lebih teruk daripada Jahmiyah lagi. Lebih teruk daripada Mu'tazilah. Bila kita mengaji akidah salaf, kita kena faham akidah salaf ini tidak memisahkan antara akhlak, muamalah. Sebab itu kita buka, kalau kita mengaji syarh al-aqidah al-wasitiyah atau aqidah al-wasitiyah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah bahaskan tentang masalah akhlak. Masalah akhlak ni termasuk dalam akidah. Kalau kita buka syarhus sunnah Imam Al-Muzani pun pada pengakhiran perbahasan akidah, dia sebut tentang wajibnya ahli sunnah ini melazimi akhlak-akhlak yang mulia. Semua ulama ahli sunnah tak pisahkan akhlak yang mulia ni dengan akidah. Kita bukan macam ilmu kalam. Ilmu kalam memang dipisahkan. Bagi dia akhlak lain, akidah lain. Akidah kita berdebat je. Akhlak ni kamu bincanglah bab-bab sufi. Itu dia orang punya pembahagian. Tapi kita ahli sunnah tak. Kita tak pisahkan. Akidah dengan akhlak ni beriringan, seiringan. Bila kita dah mengaji akidah salaf, kita dah mengaji manhaj salaf, kita kena berusaha sedaya upaya semampu mungkin untuk melazimi manhaj salaf itu. Sama juga dalam masalah akhlak. Dan sebenarnya tidak ada pertentangan, sebab bila kita dah mengenali Allah, kita dah berakidah dengan akidah salaf, kita lebih takutkan Allah. Bila kita takutkan Allah dalam segenap perkara yang kita lakukan, termasuklah ketika kita membantah, ketika kita memberi nasihat, ketika kita menggunakan medsos, media sosial, semuanya itu ada muraqabah.
kita sentiasa merasakan diri kita ini diawasi oleh Allah Ta'ala. Itulah kesan akidah yang sahih. Kita tak bermudah-mudah untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang buruk, gelaran-gelaran yang tidak sepatutnya. Kita tidak membuat tuduhan-tuduhan dusta. Kita tengok macam-macam sekarang ni. Kena diingatkan. Kerana ialah kita semua ni manusia biasa yang akan terpengaruh dengan zaman. Maknanya kalau zaman orang tu orang banyak mencarut, maknanya kalau bukan kerana rahmat Allah dan kurniaan Allah, kita juga akan ikut. Kita akan ikut syaitan. Kecuali sedikit saja Allah kata. Memang. La taba'tumus syaitana illa qalila. Memang kena diingatkan. Bukan bermakna bila kita ini sudah menisbahkan diri kita kepada manhaj salaf, kita ini salafi, kita boleh buat ikut suka hati kita. Tak. Kita boleh keluarkan orang tu, kita boleh maki orang tu atas alasan kita kata ini nak mempertahankan sunnah. Kita boleh buat zalim dekat orang, tak boleh. Jangan. Biar orang buat zalim kat kita, tapi jangan kita buat zalim kat orang. Sebab itu tuntutan akidah kita. Allah haramkan kezaliman. Fala tadhalamu. Allah tak bagi kita zalim sesama kita. Itu tuntutan akidah.